sallallahu alaihi wasallam adalah bukti di mana kita cinta kepada Nabi. Bukti pada cinta Nabi. Maka tuan-tuan, kita ada satu kitab yang mungkin boleh tuan-tuan jadikan rujukan. Ini kita nak bincang masalah sirah Rasulullah ni, banyak kitab. Yang tuan-tuan, sama ada kitab kecil ke, kitab besar ke. Tapi yang saya mungkin boleh suggest kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca kitab Rahiqul Makhtum. Rahiqul Makhtum. Dan kitab ni dah diterjemahkan, yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Rahiqul Makhtum, yang dia dah terjemahkan. Dia perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir dia, dari awal sampai akhir. Ini kitab ini sangat baik tuan-tuan kalau nak merujuk, dan kitab ni ada di depan saya. Tuan-tuan boleh tanya di mana-mana kedai, dan ada satu kedai di Masjid Tuan Guru, kedai Athar Center. Di depan Masjid Tuan Guru ada kedai. Tuan-tuan boleh beli sana ataupun kedai-kedai lain, banyak. InsyaAllah di tiap-tiap kedai ada. Kitab ni kitab yang baik, dan dia ada iktiraf daripada kerajaan Saudi Arabia, yang merupakan kitab yang terpilih sebagai kitab yang terbaik dalam satu musabaqah penulisan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 70-an. Maka kitab ini kitab yang muktabar di kalangan ulama, yang boleh kita jadikan rujukan. Tapi satu sisi insya-Allah kita akan belajar kitab ni mungkin minggu yang akan datang dalam setiap perjumpaan, dan kita akan bincang juga macam mana kita nak mewujudkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan setakat nak belajar sirah, kita juga nak berusaha macam mana mewujudkan sunnah tu, amalan-amalan Nabi yang kita baca dalam sirah-sirah dia ada dalam amalan kita. Dan itu bermula daripada hendaknya ada satu perubahan. Maka majlis-majlis pengajian-pengajian macam ni tuan-tuan, khususnya kita yang nak bincang masalah sirah Nabi, ini perkara yang sangat-sangat penting, ngaji sirah Nabi ni. Maknanya kita akan mengaji sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau ngaji sunnah Rasulullah SAW, maknanya kita akan mengaji semua aspek kehidupan. Saat kita nak mengaji tentang Nabi, kita nak ikut Nabi. Macam mana ikut Nabi? Macam mana nak menzahirkan cinta Nabi? Macam mana? Maka maknanya semua aspek kehidupan kena merujuk pada Nabi. Macam mana akidah Nabi? Macam mana ibadah Nabi? Macam mana akhlak Nabi? Macam mana dakwah Nabi? Macam mana perniagaan Nabi? Macam mana Nabi bersosial? Semua, tuan-tuan. Maka ni tajuk sirah Nabi, ini tajuk yang berat. Kita bukan setakat nak mengaji sejarah, kita nak mewujudkan apa yang di zaman Nabi itu ada pada zaman hari ini, dan bermula daripada diri kita. Maka kita kembali kepada niat kita dalam majlis-majlis ilmu macam ni tuan-tuan. Maka semakin banyak majlis kita ikuti, sepatutnya kita jangan berfikir sejauh mana ilmu yang dah saya dapat. Kadang-kadang setiap majlis ni itu je yang disampaikan. Tuan-tuan pun kadang-kadang boring. Ini je yang disampaikan. Akhirnya tak mau datang lagi. Sebetulnya bukan macam tu. Kita belajar ni bukan kita nak tengok sejauh mana apa yang belum kita ketahui. Bukan kita nak tengok sejauh mana apa yang kita dah dapat. Kita nak sejauh mana apa yang kita dah buat, apa yang kita dah amalkan. Maka kalau ni asas suatu pengajian, barulah ada manfaat yang boleh kita ambil dalam majlis ilmu tu. Sebagaimana Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah segala sesuatu yang ada pada diri mereka. Maknanya macam mana? Kita ni saat kita masuk Islam, saat kita belajar Islam, kita nak merubah diri kita. Itu matlamat asal kenapa kita duduk di majlis-majlis ilmu. Sama ada kita berubah kerana nasihat, kerana ilmu, kerana kajian, tapi asalnya kita nak merubah. Kita nak merubah. Maka setiap majlis-majlis kita kena balik dalam majlis ilmu, kita tengok sejauh mana perubahan dalam diri kita. Dah berapa lama kita duduk dalam majlis ilmu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun. Maka kita
tanya diri kita, sejauh mana perubahan yang ada dalam diri kita. Pemikiran kita berubah tak cara berfikir kita ni? Dah lama duduk dalam majlis ilmu, cara berfikir kita terbuka apa tak terbuka? Kita kena cek tuan-tuan. Dah lama kita duduk dalam majlis ilmu ni, hati kita ni berubah tak? Dulu tahun lepas kita kadang-kadang masih lagi hasad, dengki, sombong, mandang rendah orang lain. Macam mana tahun ni? Maka kita kena terus ada suatu perubahan dalam diri kita. Cara berfikir kita, cara sikap kita, cara memahami agama kita, senantiasa ada perubahan. Kalau tak ada perubahan, ini yang jadi masalah. Akhirnya pengajian-pengajian yang kita ikuti, yang kita adakan setakat jadi ritual saja. Ritual saja. Yang penting ada aktiviti. Yang penting aku pergi. Ini tuan, kita tak nak mensia-siakan masa. Kita tak nak mensia-siakan masa. Yang penting kita buat, yang penting kita ikut. Kita nak merubah diri kita. Sebelum kita merubah orang lain atau bersamaan kita merubah, kita nak memperkuat diri kita dulu yang berubah. Maka dalam konteks dakwah yang berasaskan untuk satu perubahan, kita kadang-kadang tak perlu orang banyak. 50 orang, 30 orang boleh berubah dengan manhaj yang benar dalam berislam lebih baik daripada 500 orang. Tuan-tuan, 50 orang boleh menggegarkan dunia dengan perubahan, dengan keimanan itu, daripada 500 tapi terjerumus kepada syubhat dan bid'ah. Maka dalam objek dakwah ni yang kita nak adalah quality, bukan quantity. Quality. Kalau nak quantity yang berkualiti. Tetapi yang kita prioritaskan, yang kita utamakan adalah quality itu. Dan itu bermula daripada diri kita dulu. Macam mana cara berfikir kita? Macam mana cara bersikap kita? Cara belajar agama kita? Cara pengamalan agama kita? Apa beza kita dengan orang lain? Kita kena boleh semua menyelesaikan soalan-soalan seperti ini. Kerana sejauh mana kita belajar agama, kita kena confirmkan sejauh mana itulah perubahan yang ada dalam diri kita. Tuan-tuan, maka kalau prinsip kita nak merubah diri, insya-Allah ada perubahan masyarakat tu, insya-Allah. Tapi kalau prinsip kita ikut pengajian hanya untuk ikut pengajian, setakat ada aktiviti, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Maka kita kena balik kepada niat kita, kepada prinsip pengajian kita. Kita nak berubah. Kita nak merubah diri kita. Macam kita nak belajar sirah Rasulullah SAW. Maka sempurna dalam proses pembelajaran sirah Nabi ni, kita nak niatkan awal-awal, kita nak merubah cara berfikir kita, nak ikut Nabi. Kita nak merubah cara hati kita ni, nak ikut Nabi. Kita nak ubah cara perniagaan kita, ikut Nabi. Kita nak ubah cara mendidik, nak ikut Nabi. Cara berdakwah, ikut Nabi. Cara dalam pentadbiran, ikut Nabi. Semua ikut Nabi. Sehingga kita pada peringkat ini nak hilangkan falsafah-falsafah kebendaan. Sebab-sebab kebendaan yang telah mempengaruhi otak dalam kehidupan kita. Kita tengok dalam kehidupan kita, dalam anak didik kita. Kadang-kadang satu kes saja kita tanya. Kita nak tengok sejauh mana ada falsafah Islam, ada minda-minda perubahan dalam diri dia. Satu soal, tuan-tuan, boleh cek anak didik kita atau siapa-siapa, kita tanya pada dia, awak ni belajar ni kenapa? Tuan-tuan tanya pada siapa-siapa, kenapa awak belajar? Lepas belajar, awak tentulah nak bekerja. Kenapa awak bekerja? Kita nak tengok sejauh mana perubahan tu ada. Kalau dia jawab, saya belajar ni untuk cari kerja. Tuan-tuan, kalau hamba Allah tu jawab, saya belajar untuk cari kerja. Nampak? Kan ya? Maknanya falsafah keislaman, roh keislaman belum wujud dalam diri dia. Kenapa? Karena falsafah kebendaan masih ada dalam diri dia. Falsafah kebendaan, belajar untuk bekerja. Kenapa bekerja? Maka dia akan jawab, untuk cari makan. Kenapa bekerja? Untuk cari makan. Maknanya falsafah kebendaan itu belum ada dalam diri dia. Nilai-nilai falsafah
daripada sirah Rasulullah yang dia baca belum nampak dalam kehidupan dia. Macam mana kita nak nampak ada nilai ruh dalam kehidupan dia? Maka dia akan jawab setiap apa yang dia lakukan tak jauh, tak lari daripada kerana perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru boleh kita nampak. Kenapa belajar? Maka kalau dia, saya belajar kerana Allah, saya belajar kerana sunnah Rasulullah. Tuan-tuan, baru boleh membezakan. Kita faham sirah Nabi ke, kita faham sunnah Nabi apa tak. Kalau belajar sunnah Nabi, belajar sirah Nabi, tapi aspek-aspek tujuan dan niat masih lagi terjerumus kepada faham-faham kebendaan, bekerja untuk cari makan, lepas tu berbuat sesuatu untuk si fulan, maknanya belum ada lagi dalam kehidupan dia. Kita nak ruh Islam tu dalam diri dia, bukan dalam diri kita, bukan maklumat Islam dalam diri kita. Ini masalah, tuan-tuan. Hari ini ramai yang belajar Islam, tapi ruh keislaman tak ada dalam diri dia. Falsafah keislaman hilang dalam minda dia. Tapi maklumat keislaman ada. Maklumat keislaman ada. Siapa Nabi awak? Muhammad. Kenapa awak bekerja? Saya bekerja untuk cari duit. Saya bekerja untuk cari makan. Adakah Nabi ajarkan kita bekerja untuk cari makan? Tak. Kenapa belajar? Belajar untuk cari kerja. Adakah Nabi ajarkan kita belajar untuk cari kerja? Tak. Nampak, tuan-tuan? Dari perkara yang asas. Sehingga hari ini kita tengok banyak gerduan-gerduan universiti bermentalkan mental pekerja, bukan bermentalkan pejuang dan pendakwah. Dulu Rasulullah SAW mendidik para sahabat di Darul Arqam, menanamkan ruh-ruh Islam dalam diri mereka, bukan setakat maklumat Islam, sehingga mereka menjadikan Islam pegangan amalan dan apa yang kekuatan dalam berfikir minda mereka. Hari ini kita tanamkan maklumat-maklumat keislaman dalam diri-diri anak didik kita, tetapi kita tak tanamkan ruh keislaman. Sehingga saat mereka bekerja, mereka tak menjadikan bekerja itu atas perintah Allah. Saat mereka bekerja, mereka tak jadikan bekerja itu atas ikut sunnah Rasulullah. Kenapa? Mereka ikut falsafah-falsafah kebendaan sebagaimana yang diucapkan oleh teori-teori orang barat. Kita bekerja untuk cari makan, kita makan untuk bekerja, lepas tu bekerja untuk makan, makan untuk bekerja. Terus kehidupan berputar sampai dia mati. Dah pencen, bekerja lagi terus untuk makan, makan bekerja, makan bekerja, bekerja untuk makan, terus sampai mati. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, kita bekerja ni untuk makan atau makan untuk bekerja? Makan untuk bekerja atau bekerja untuk makan? Makan untuk bekerja atau bekerja untuk makan? Tuan-tuan jawab yang mana? Tuan-tuan kena jawab, Ustaz, soalan Ustaz tu salah. Tuan-tuan kena jawab, soalan tu salah. Kita makan bukan untuk bekerja. Kita makan kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bekerja bukan untuk makan. Kita bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Selepas solat bertebarlah di muka bumi, cari kurnia Allah. Cari kurnia Allah. Ya. Kita kena bekerja, tetapi prinsip kita bekerja kerana perintah Allah. Sunnah Rasulullah. Rasulullah bekerja, para sahabat bekerja. Maknanya, kenapa bekerja? Kerana Nabi dan para sahabat bekerja. Kalau jawabannya macam ni, baru ada ruh Islam. Tapi kalau kenapa bekerja? Untuk cari makan. Makanya jawaban kita dengan jawaban orang kafir tu sama saja. Tak ada beza. Apa yang membezakan kita kalau macam tu? Yang membezakan kita, mereka tak belajar Islam, kita belajar Islam. Tapi ruh Islam sama-sama tak ada. Kita nak tanamkan ruh Islam dari bermula daripada cara berfikir. Kita nak bahawa semua aspek kehidupan ni kita takkan lari daripada satu sebab kenapa kita buat, karena Nabi pernah buat. Kenapa belajar? Bukan untuk cari kerja.
tetapi karena perintah Allah, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.